Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa salawatullah wa salamuhu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi واقتدى بتعاليمه إلى يوم الحشر والجزاء. أما بعد، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi dan juga ahli-ahli jawatan kuasa masjid, para ulama, para ustaz, para penuntut ilmu, para pendakwah, muslim muslimat, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini terdapat bersama-sama kembali dalam kuliah maghrib kita, kali kedua lah dalam kuliah bulanan ini, dan kita akan membahaskan kali ini tentang kelebihan golongan ahli sunnah wal jamaah. Kelebihan golongan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ini tuan-tuan terkenal dengan kelebihan dia, dan kelebihan dia telah pun dikesan semenjak awal kemunculan istilah ahli sunnah wal jamaah. Maka kerana itu tidak heranlah apabila setiap golongan yang ada dalam kalangan umat Islam itu berberebut untuk meletakkan pada diri mereka title ahli sunnah wal jamaah. Termasuklah golongan Syiah. Sampai sekarang masih lagi mendakwa mereka adalah golongan ahli sunnah wal jamaah. Dan banyak juga ajaran-ajaran sesat yang berlaku dalam masyarakat juga mendakwa mereka adalah golongan ahli sunnah wal jamaah. Kerana golongan ini mempunyai kelebihan tersendiri. Label tuan-tuan ataupun title sunnah satu, jamaah itu adalah dua title yang sangat besar dan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Ahli sunnah, mana mereka itu tak sentuh faham sunnah. Wal jamaah, iaitu mereka mengutamakan perpaduan seperti mana diutamakan oleh para sahabat Nabi, generasi tabi' dan juga generasi tabi'in selepas itu. Kelebihan golongan ahli sunnah wal jamaah ini, kalau kita tengok tuan-tuan, beberapa perkara saya sebutkan dalam buku ini. Pertama, golongan ini adalah golongan pertengahan dan sederhana antara cuai dengan yang keterlaluan. Kalau tuan-tuan tengok di dalam sejarah, kita ada golongan Jahmiyah, kita ada golongan, kemudian selepas itu golongan Mu'tazilah, dia ada golongan Asy'ariyah Maturidiyah, dan kita juga ada golongan Salaf. Jadi disebut sini golongan ahli sunnah wal jamaah adalah golongan yang sederhana. Jadi kenyataan ini betul lah. Kalau tuan-tuan tengok di dalam perbahasan tentang sifat Tuhan yang dikemukakan oleh golongan Jahmiyah. Jahmiyah ni golongan yang merujuk kepada seorang tokoh nama dia Jahmu bin Safwan. Dia berguru dengan Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani adalah seorang Yahudi. Jadi kalau kita perhati golongan ini mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu dia hanya memiliki zat sahaja, dia tidak ada sifat. Jadi di mereka ni melampau dari segi menafikan Allah Ta'ala itu punya sifat, kerana takut dan bimbang apabila sifat itu dikaitkan dengan Allah, artinya kita mengaitkan benda-benda baru dengan Allah Ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala itu tidak sama dengan benda baru. Jadi mereka ni melampau dari segi nak menafikan, nak membersihkan Allah Ta'ala sampai terlajak menafikan sifat. Mereka hanya mengisbatkan adanya zat sahaja. Kemudian tuan-tuan, ada juga golongan selain pada itu, disebut dia panggil golongan musyabbihah. Golongan yang mengisbatkan Allah Ta'ala itu punya sifat sampai kepada tahap mengatakan sifat-sifat Allah itu sama dengan sifat makhluk. Sifat-sifat Allah itu sama dengan sifat makhluk. Jadi golongan ini juga adalah golongan yang keterlaluan. Kemudian muncul pula golongan Asy'ariyah Maturidiyah. Golongan ini memperakui Allah Ta'ala itu ada sifat. Selain daripada zat tu, Allah Ta'ala ada sifat. Cuma mereka membataskan sifat itu kepada sifat 20.
Tetapi tuan-tuan, kadang-kadang bila kita tanya mereka, mereka mengatakan sifat 20 itu adalah dikira sebagai sifat-sifat utama saja. Dan ini disebut oleh Syekh Ahmad Zarruh ketika dia mengulas akidah Imam Al-Ghazali. Jadi dia sebut 20 sifat, sedangkan Allah Ta'ala itu tidak terbatas sifatnya 20 sifat saja. Golongan ini membatalkan sifat 20 sifat atas alasan dia merupakan sifat-sifat Allah yang utama. Dan golongan Asy'ariyah Maturidiyah ni dia tidak menerima sifat-sifat ikhtiyariyah. Macam Allah Ta'ala ketawa, Allah Ta'ala turun ke langit dunia, Allah Ta'ala duduk atas arasy, yang macam-macam lagi, yang seumpamanya mereka tak terima konsep itu. Secara zahirnya mereka mentakwilkan dia. Pasal apa mereka tak terima? Kerana sifat-sifat itu dikait dengan sifat-sifat baru. Akhir sekali golongan salaf ini adalah golongan yang pertengahan, golongan yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu ada sifat, tapi sifat Allah Ta'ala itu tak sama dengan sifat makhluk. Cukup kerana berpandukan pada firman Allah Ta'ala dalam surah Syura, iaitu laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala itu tak sama dengan makhluk. Jadi mereka menerima semua sifat. Mereka tu semua sifat. Sama ada sifat tangan, mereka kata ada tangan. Sifat kaki, mereka kata Allah Ta'ala ada kaki. Sifat duduk di atas arasy, sifat turun ke langit dunia, sifat ketawa, sifat majid, Allah Ta'ala datang pada hari kiamat. Semua mereka terima, tetapi dari segi cara mereka tidak mentakwilkan, dan cara mereka tidak mengaitkan dengan cara manusia ataupun cara makhluk. Itu dia panggil apa ni? Golongan salaf. Jadi golongan inilah tuan yang kita kata golongan yang sederhana. Tapi kalau tuan kaji bagi mereka yang terlibat dalam kajian golongan Asy'ariyah Maturidiyah, mereka mengatakan bahawa golongan Asy'ariyah Maturidiyah itulah golongan yang sederhana, kata dia. Pasal golongan ini bukan saja memakai nas, mereka juga memakai logik akal. Padahal kita tengok dari segi salaf, tuan-tuan, mereka juga memakai nas, dalam masa sama mereka tidak menolak akal. Juga pertengahan antara yang ekstremis dengan terlalu lembab, baik dalam bab akidah, hukum hakam maupun akhlak. Kalau kita tengok ahli sunnah wal jamaah, tuan-tuan, dengan kelompok-kelompok sebelumnya memang beratlah. Contohnya kelompok yang ada dalam masyarakat Yahudi. Orang Yahudi ni apabila pakaian mereka terkena najis, tak ada cara nak menyelesaikan masalah kecuali kena dipotong. Kalau jubah mereka kena najis, kena kerak jubah tu. Dalam Islam, kalau kita kena najis, kita tak payah potong jubah tu, masih boleh dipakai, bersih saja. Jadi kita ambil yang agak sederhana. Dari segi hukum hakam ahli sunnah wal jamaah, tuan-tuan, contoh hukum mencuri dalam Islam, mencuri dalam konteks dunia hari inilah, di barat siapa-siapa mencuri dia tak potong tangan, dia masuk dalam penjara, masuk dalam penjara, ditanggung oleh kerajaan makan minum dalam penjara untuk tempoh-tempoh tertentulah. Itu kalau kata di barat. Di China, tuan-tuan, orang mencuri dibunuh. Itu keterlaluan dari segi hukum. Yang di barat tadi keterlaluan dari segi kononnya menjaga hak asasi manusia. Orang mencuri ni dia manusia juga, dia ada ruang nak hidup. Dan ketiga, Islam, pokok yang ada dalam Islam ahli sunnah wal jamaah, dari segi hukum fiqahnya kita tengok orang mencuri ni, tuan-tuan, kita tak masuk dalam penjara. Orang mencuri tak boleh masuk dalam penjara, tapi kita tak juga biar dia hidup gitu dalam keadaan terus menerus dia mencuri. Kita potong tangan dia. Dia boleh hidup tapi potong tangan. Dan dengan sebab potong tangan, tuan-tuan, memberi satu pengajaran besar kepada orang lain yang berhasrat untuk mencuri pada masa akan datang, dan juga memberi pengajaran besar kepada dia sendiri, pada orang mencuri itu sendiri. Bila dia tengok tangan ni tidak ada, sebab tangan ni, tuan-tuan, suatu nikmat yang sangat besar. Bila tercabut je tangan kita, barulah kita rasa nikmat yang sangat besar. Ada kerabat saya, tuan-tuan, dia naik motosikal, tiba-tiba dia langgar oleh satu kereta yang terlalu laju. Dia pun tak perasan kereta datang ke belakang, tercabut betis dia tercabut, bergerak-gerak betis tu atas jalan. Dan dia, tuan-tuan, rebah di jalan, dia nampak betis dia tu bergerak. Dia dibawa ke hospital, potong mana boleh potong. Dia ni patah betis, tercabut tu bahagian lutut dia tu. Jadi bila tak ada lutut tu, bila kita ziarah dia sangat merasai
Kesan dia nak buat kerja tak boleh, dia nak kerja berat tak boleh, dia nak mengangkat sesuatu tak boleh. Kita sangat merasai nikmat Allah Ta'ala tu. Bila benda tu hilang, baru kita berasa. Mereka adalah golongan pertengahan antara pokok yang ada di dalam kalangan umat Islam. Jadi kalau tuan kaji lah, pokok yang ada dalam umat Islam saya sebutkan tadi, sama ada pokok dalam akidah ke ataupun pokok dalam hukum hakam ke, dia banyak kategori. Dia ada golongan yang agak melampau, yang keras pendapat dia, dan ada golongan yang agak sederhana. Itu yang pertama dia. Yang kedua, golongan ini memakai nas Al-Quran dan As-Sunnah serta beberapa ada menerima sumber daripada kedua-duanya. Maknanya tuan-tuan, bila kita sebut Al-Quran dan Sunnah, bukan maknanya golongan Ahli Sunnah wal Jamaah tak pakai ijma' ulama' dan qiyas. Kenapa? Ijma' ulama' dan qiyas dipakai, tapi dia cabang kepada Quran dan Sunnah. Automatically bila kita rojok pada Quran dan Sunnah, maka ijma' dikira, qiyas juga dikira. Cuma bila kita sebut asas, sebab Nabi sebut asas. Nabi sebut asas, taraktu fikum amrai lan tadillu ba'di ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnah Nabi. Hadis riwayat Imam Malik dalam Muwatta. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tak akan sesat selama-lamanya lagi mana kamu akan teguh dengan kedua-duanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. Nabi tak sebut situ ijma' ulama' dan qiyas kan, sebab Nabi sebut asas. Jadi bila kita sebut Al-Quran dan Sunnah, bukan bermakna ada setengah orang kata dia tu pokok nak pakai Quran Sunnah saja, ijma' ulama' qiyas tak pakai. Mana ada begitu. Kita sebut asas, ijma' ulama' dipakai, qiyas pun dipakai. Qiyas boleh pakai. Ahli Sunnah wal Jamaah mereka memakai Al-Quran, memakai Sunnah, ijma' ulama' dan juga qiyas. Empat faktor ni dipakai. Cuma qiyas ni datang dari mana? Tu sumber dia Quran Sunnah. Ijma' tu datang dari mana? Juga berdasarkan pada Sunnah, sebab dia ijma' berdasarkan pada nas. Nas tu merujuk kepada Al-Quran dan juga Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan ni pakai nas, tuan. Jadi apa-apa kita nak buat aktiviti, kita nak beribadat, kita pakai nas. Ada. Jadi kita bila pakai nas, tuan, jadi kita tak membebankan diri sendiri. Contoh kita nak berzikir. Nak berzikir, tuan. Nak berzikir. Lepas pada sembahyang kita nak berzikir. Ini simple saja contoh lah. Jadi kita nak rojok ke mana zikir-zikir yang kita nak pakai tu? Jawabnya rojok pada hadis Nabi. Ya, itu rojok hadis Nabi. Jadi rojok hadis Nabi, tuan. Banyak zikir-zikir yang Nabi amalkan selepas daripada menunaikan salat. Kita tengok tu kat dinding sana tu, itulah terpampang di sana zikir-zikir yang sabit dengan riwayat yang sahih. Antara termasuklah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 3 kali. Jadi zikir-zikir itu tak banyak, pendek je. Pendek je Nabi ajar pada kita. Tapi kualitinya sangat besar, kelebihannya sangat besar. Dan kita sama sekali tidak boleh pelekeh zikir yang diajar oleh Nabi. Jangan kata Allah zikir Nabi ini orang biasa dah pakai lah. Kita pakai zikir lain lah, kelas sikit lah. You nak kelas sikit. Zikir apa? Zikir duduk diam. Macam pengamal tarekat Naqsyabandiyah. Saya perhatikan tuan-tuan, lepas dia bayangkan dia duduk diam. Dia panggil zikir apa ni? Sadr, zikir dalam dada dia. Dia sebut Allah. Dia sebut Allah, Allah, Allah. Sebab dia nak latih hati tu. Lepas tu baru keluar kataan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kan susah tu tak? Ada? Pak Nabi aja tak ada. Nabi kata zikir 3 kali. Sebelum nak zikir tu pejamkan mata. Kemudian zikir dulu La ilaha illallah. Lepas tu La ilaha illallah. Tak ada. Tak ada. Kan senang. Kita ambil semua pada Quran dan hadis kan senang. Imam Nawawi dah gariskan, Imam Ibn As-Sunni pun dah gariskan, Syaukani pun dah gariskan dalam Tuhfatul Zakiri, dalam kitab Ibn Nasai Amal Yawm wal Lailah. Kita boleh buat very simple, tuan-tuan. Tapi orang sekarang ni bila Nabi ajar ni dia anggap tak kelas, standard tak tinggi lah. Tak imam pakai waktu juga, tak bila pakai waktu, apa pakai waktu, pakai style lain sikit. Ya, jadi dia pun zikir duk senyap gitu. Zikir apa? Zikir tarekat tak syekh dia. Ada tak? Dia bertahan betul-betul ni tak syekh. Tak syekh dapat pada mana? Dia pun susu galut. Pada pulang sanad dia sampai sana. Dia kata zikir ni diperoleh daripada Nabi Khidir. Tuan-tuan baca sekalian. Kita kena ikut syariat ni, syariat Nabi kita kan, syariat Nabi Khidir. Jadi kita susah payah pakai Khidir, Nabi apa ni, zikir yang diajar Nabi Khidir tu. Apa pasal? Buat ni zikir. Nabi Muhammad SAW dah ajar ke buat zikir. Dia dah ajar. Dia pasal apa kita tak pakai? Nak pakai orang kelas pun Nabi Khidir, jumpa Nabi Khidir secara jaga. Tuan faham tak? Para sahabat yang meriwayatkan hadis tentang zikir itu
Sahabat tu tidur ke jaga? Nabi mengajar dulu di Madinah tu ya. Nabi mengajar tengah tidur, sedang tidur ke Nabi jaga? Sahabat yang menerima riwayat tu. Sahabat tu tengah tidur ke? Sahabat jaga. Ya qazatan, dalam keadaan jaga. Kenapa jaga tu tak nak dipakai? Nak pakai satu konsep jaga. Nabi wafat dah. Lepas tu jaga semula nak pakai hak tu. Waktu sekejap je jumpa Nabi Khidir, boleh zikir tuan-tuan. Boleh zikir. Ada satu hamba Allah dia jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, saya dapat satu zikir." Zikir apa? Dia kata, "Saya pergi ke Mekah, ada seorang hamba Allah beri pada saya satu zikir. Bila kita menghadapi satu masalah, kita sebut, Adrikni ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, bantulah aku." Dia baca zikir di depan saya. Saya kata, zikir Nabi aja banyak. Okay? Pasal apa pergi minta dengan Rasulullah? Ni zikir ni minta Rasulullah tu. Pasal apa pergi minta dengan Rasulullah SAW? Rasulullah sudah wafat. Baru minta dengan orang matinya. Walaupun kita tahu Rasulullah SAW ruhnya hidup di alam barzakh, lebih hebat daripada alam zahir ni. Tapi sesuai dengan alam tu. Dan tidak memerlukan kita minta tolong. Bukan faktor, kerana dia hidup okey je, maka kita boleh minta tolong. Tak. Adalah salah kalau kita tafsirkan, Nabi Muhammad SAW ruh dia hidup di sana. Dia hidup macam kita lah. Dia bernikah, dia kahwin, dia makan. Tak. Dia hidup suasana di situ. Tak perlu ditanya macam mana dia hidup tu. Dia makan ke, dia minum ke. Itu alam barzakh. Hidup barzakhiyah. Tak perlu tuan-tuan tanya. Yang hidup tu tak memerlukan kita minta tolong dengan dia. Sebab orang mati ni sabit dengan nas. Kita yang pergi, kita doa untuk dia. Bukan dia doa untuk kita. Sekarang jadi terbalik. Tuan-tuan, saya tengok. Pergi ke kubur semati, suruh dia mati tu doa kepada kita. Memang ada hadis tu. Hadis tu pertama tuan-tuan, hadis orang mati doa pada kita ni, iaitu apabila dia kata amalan orang yang hidup dibentangkan pada orang mati. Saya baru cek 3 hari lepas hadis tu. Pertama, hadis tu tak berapa sahih. Hadis tu tak sahih, tak boleh pakai. Yang kedua, hadis tu jika maknanya sahih, dia membawa maksud tuan-tuan, dia membawa maksud orang yang mati dah tu didedahkan amalan keluarga dia. Maka dia tengok amalan tu tak cantik, dia doa, Allahumma la tumithu, jangan kau matikan mereka, sehinggalah engkau beri hidayah kepada mereka sebagaimana engkau beri hidayah kepadaku. Doa untuk mati dengan Allah tak ada hubungan dari segi kita minta tolong dia. Itu urusan dia dengan Allah. Kalau maknanya sahih, itu urusan dia dengan Allah. Begitu. Sebelum tu dah ada hadis menjelaskan amalan umat Nabi kita Muhammad SAW didedahkan kepada Nabi. Nabi tengok, Nabi kata kalau amalan itu baik, tak ada masalah. Kalau amalan itu buruk, aku doakan supaya orang itu beri taufik dan hidayah. Itu urusan Nabi. Pertama, sanad hadis itu tak sahih. Yang kedua, kalau maknanya sahih, sebahagian daripada ulama menyebut kalau maknanya sahih, itu kelebihan Nabi. Allah Ta'ala kurniakan untuk dia dalam barzakh. Bukan faktor untuk kita orang atas dunia ni minta tolong dengan Nabi. Bukan faktor tu. Itu urusan Nabi dengan Allah Ta'ala. Tak ada kena-mengena ni minta tolong. Macam tuan-tuan lah duk baca hadis bahawa manusia pada hari kiamat akan pergi jumpa seorang Nabi kepada seorang Nabi, jumpa seorang Nabi. Hadis tu sahih. Riwayat Bukhari, Muslim ada berlaku. Sehingga kan jumpa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kata, akulah orangnya yang layak berbuat demikian. Nabi jumpa Allah Ta'ala mengilhamkan Nabi untuk memujinya. Nabi sujud, kemudian Allah Ta'ala kata, angkat kepala, sal tu'ta. Allah Ta'ala kata, mintalah, kamu akan diperkenankan. Antara Nabi kata apa? Ummati. Antara Nabi sebut umatku. Jadi bila tuan baca hadis, Nabi dah sahih, dah boleh minta dengan Nabi pasal Nabi akan beri syafaat kepada kita. Tak, itu soal lain. Itu urusan Nabi dengan Allah Ta'ala. Dan Nabi sudah memberitahu kepada kita cara untuk mendapat syafaat dia, iaitu antaranya berselawat. Asal betul tak nak selawat? Apasal kita pakai hak Nabi Khidir? Yang itu pertama. Yang kedua, betul ke orang kita jumpa tu itu Nabi Khidir? Nabi Khidir zaman Nabi Musa. Kita bukan zaman Khidir. Khidir tu kawan kita sepejabat. Bukan Nabi Khidir. Yang kita nak amal sangat, lebih sangat Khidir tu buat kenapa tuan-tuan? Tu pelik zaman kita. Terang-terang Nabi Muhammad tu diibaratkan cahaya mentari. Sebab dia bawa atas syariat yang terang dan jelas. Tapi tiba-tiba orang kita tak nak pakai syariat Muhammad. Hatta zikir hak simple pun tak nak pakai. Nak pakai apa? Nabi Khidir aja bawa ni kelas ni. Nabi Khidir aja ni. Kita boleh secara jaga Nabi Khidir. La ilaha illallah. Antaranya dipakai dalam tarikat
Ahmadiyah, la ilaha illallah Muhammadar Rasul fi kulli lamhatin wa nafasin. Ambil mana ni? Dia katakan diperoleh daripada Nabi secara jaga, disaksikan oleh Khidir. Nak jaga saja. Dan Nabi beritahu sebelum tu, kok Nabi acuh sebelum tu, kok dia sebelum wafat berlambuk lagi tu tengok kat dinding tu. Nak pakai hak lepas Nabi wafat, kau nak boleh jumpa balik hak tu. Sebab apa? Sebab ada kelebihan. Kalau hak biasa ni tak sedap lah. Biar lain daripada yang lain. Jadi ini menyebabkan akhirnya syariat Nabi kita akan dipinggirkan. Beginilah caranya syariat Nabi dulu dipinggirkan oleh masyarakat. Pasal apa? Pasal kita nampak kita buat lebih, hak Nabi buat tak lebih. Sebab itu Imam Nuqayyim sebut dalam kitab dia, tuan-tuan. Dia kata sekiranya zaman dia tulis kitab tu, bukan zaman kita. Dia kata kalau sekiranya Nabi SAW hidup pada zaman aku, zaman dia, dan orang Islam melihat Nabi Muhammad menunaikan solat, sudah pasti akan ada di antara orang Islam yang akan memperlekehkan cara Nabi menunaikan solat. Sebab Nabi siapa je solat kita kau baik. Kita sembahyang atas pergi Allahu Akbar. Allah 40 kali. Allahu Akbar. Allah. Pasal apa? Nawaitu. Nak ejah nawaitu. Allah. Jadi. Nah. Allah. Ya, Nabi baik sekali Allahu Akbar. Dah kelas baru. Dia kena ulang baru kelas. Berarti mereka kata kalaulah Nabi hidup, dia kata itu zaman dia, maka tidak mustahil akan ada di umat Islam yang akan memperlekehkan solat Nabi. Itu solat Nabi. Bagaimana pula dengan zikir Nabi? Macam tadi saya kata. Sebab tu kita kata ahli sunnah ni memakai nas Quran dan sunnah serta menerima sumber daripada kedua-duanya. Sampai pada zikir pun kita ambil pada situ. Hari ini tuan-tuan kita menerima berita kematian seorang ulama, iaitu Syekh Yusuf Qaradawi. Saya pun banyak petik daripada saya sekolah menengah dulu. Kita dah baca buku Al-Halal wal Haram fil Islam. Banyak buku-buku dia, 20 buku dia ada dalam simpanan saya. Kita bacalah. Jadi matinya seorang ulama besar ni tuan-tuan, nak mencari pengganti agak sukar. Tetapi pandangan masyarakat berbeza-beza. Perlis kata kena sembahyang jenazah gaib. Nampak ada arahan surat daripada tuanku lah. Okey lah, mungkin besok kita akan buat lah. Negeri lain saya tak jumpa lagi arahan tu. Kok ada ataupun inisiatif dari pihak masjid sendiri ada. Yang kita pelik lah, macam di sini kita ada arahan daripada pihak berkuasa sendiri supaya sembahyang jenazah gaib untuk mereka. Tapi kita tengok sebelum tu Ratu Elizabeth meninggal. Apa berlaku? Orang kita pasang mendaga separuh tiang. Pasang mendaga separuh tiang ni sumber pada mana? Hadis Nabi, Quran ke hadis Nabi? Kita betul saya kata kita berada di akhir zaman jadi terbalik. Jadi terbalik. Jadi macam mana boleh pasang mendaga separuh tiang? Hormat pada dia. Benda tak ada dalam Quran, hadis tak ada apa. Ulama mati tak ada apa-apa. Elizabeth mati ni, setiap di Mekah siap ada orang buat umrah untuk dia, tuan-tuan. Orang buat umrah untuk Ratu Elizabeth. Konon dia apa? Dia ahli baik. Dia guna kaedah apa? Harus bagi Allah Ta'ala menjadikan dia sebagai wali. Harus. Main harus jeng. Jeng sungguh lah. Dan kalau polis nak tangkap, orang tu jelas-jelas mencuri, polis kejar, letak pistol. Polis kata harus aku, penjahat tu kata pada polis, harus aku menjadi wali Allah. Tak jeng polis, tak ada kerja polis. Main harus. Salah guna harus, habis punah syariat. Harus ni benda yang nilainya sangat tinggi, gunalah pada tempatnya. Ni duk kata harus, betul dah lah harus kan. Tapi harus tu kita nak ukur macam mana? Kita kena ukur perbuatan manusia pada zahirnya. Ada perbahasan ulama, kalau orang tu dia Islam di sisi Allah, dia tak lafaz kita, maka Allah Ta'ala boleh masukkan dalam syurga, harus bagi Allah sebab dia Islam di sisi Allah. Itu perbahasan fuqaha lama ratus tahun dulu dah. Tapi dalam konteks kita, tuan-tuan, selagi mana dia tidak berlafaz kalimah syahadah depan kita tak boleh kata dia orang Islam. Walaupun mungkin di sisi Allah, tak harus di sisi Allah dia Islam. Lepas tu tak bukan menjadi ukuran kita. Yang jadi ukuran kita lafaz, kan? Bila dia berlafaz, selesai. Golongan ini juga memahami kedua-duanya berdasarkan kepada manhaj salaf dan jalan-jalan terbaik mereka. Orang salaf mudah saja. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tuan-tuan. Sayyidina Umar antaranya, Umar bin Abdul Aziz, cucu dia, cicit dia. Masa dia merintah, tuan-tuan, dia takbir negara, dia pakai jubah kasar.
Dia pakai jubah tu jubah kasar. Dan dia juga kalau makan tu, makanan dia tak begitu macam kita lah, berbagai-bagai. Makanan kita buat daripada gandum yang halus, dia kasar, makanan tu kasar. Ada sebagian ulama membahas kenapa tokoh-tokoh negarawan yang hebat ni begitu aja makannya, begitu aja pakaiannya. Antara Syekh Berkarim Zaidan, dia kata faktor ni kerana tuan-tuan, sebab dia nak ajar rakyat. Kita tak boleh ikut cara dia. Dia pemimpin, dia nak ajar keutamaan kepada pemimpin ialah jaga kemaslahatan rakyat, bukan jaga kemaslahatan pakaian dia, bukan jaga kemaslahatan makan minum dia. Tu Sayyidina Umar nak ajar. Sebab tu dia pakai pakaian kasar. Jadi kita tak pakai pakaian kasar sebagai rakyat pun tak apa. Sebab pemimpin ni dia perlu, dia adalah khadimul ummah. Dia khadam kepada ummah. Dia kena tunjuk teladan. Pemimpin tu kena berdepan dari segi makan minum dan sebagainya, tuan. Makan minum biasa sederhana. Pastikan rakyat ada makanan. Jangan rakyat lapar. Ya, itu. Jangan kita pemimpin mesti kenyang, rakyat lapar tak apa. Tak boleh. Ada kau begitu. Itu kita kena faham kisah-kisah salah-salah tokoh salah dulu. Kenapa dia buat begitu? Dia ada matlamat, tuan. Dia ada bertakbiran. Yang saya sebut tadi lah, Umar Al-Khattab nak mengajar pada rakyat dia bahawa pemimpin ni kena utamakan rakyat. Biar rakyat boleh makan dulu. Rakyat tu boleh makan dulu, baru pemerintah makan. Bukan pemerintah makan dulu, rakyat kemudian. Maknanya kena buat program lah. Program-program yang menyebabkan rakyat boleh makan lah, macam-macam lah, tuan-tuan majlis. Kemudian seterusnya, golongan ini tidak meletakkan pemimpin sebagai yang wajib diterima segala perkataan secara mutlak ataupun ditinggalkan perkataan orang yang berselisih dengannya kecuali Rasulullah SAW saja. Ahli Sunnah kata, disebut oleh Imam Malik. Imam Malik dia mengajar di kota Madinah. Dia kata kullu yu'khadhu min kalamihi wa yutraku illa sahib hadzal qabr. Fa asyara bi yadihi ila qabr Nabi. Dia isyarat kepada Nabi. Artinya Imam Malik kata setiap orang itu boleh diterima sahaja pandangannya dan boleh ditolak kecuali tuan punya kubur ni. Artinya Nabi. Mana ahli sunnah wal jamaah kata, tuan-tuan, pertama pemimpin kena ada. Pemimpin itu penting. Hatta kita nak musafir sekalipun, 3 orang, salah seorang mesti jadi ketua. Penting dalam Islam pemimpin tu. Dalam keluarga, kita ada suami. Masalah sekarang, tuan-tuan, dalam keluarga, siapa memimpin? Isteri ke suami? Itu orang kita lah. Banyakkannya isteri ke suami jadi pemimpin dalam keluarga. Banyakkan isteri bawah. Suami ketakutan. Suami ketakutan. Bini kata, beli bawang, terus pergi. Takut-takut banyakkan kita lah. Suami dah dia pemimpin, buat gaya pemimpin. Dia bukan orang yang dipimpin. Isteri dia timbalan Perdana Menteri. Dia cara timbalan Perdana Menteri. Ini namanya tugas menteri. Ceng. Dia nak kawal sistem kewangan keluarga tu. Jeng lah keluarga. Jadi kena faham. Ahli sunnah kata pemimpin biar tugas sebagai pemimpin. Jadi tak nampak tugas kita pemimpin. Buat kenapa? Pemimpin tu kena ke depan. Dalam kita bermusafir pun kita kena ketua negara. Begitu juga sekarang politik, tuan-tuan. Politik negara ini zaman moden. Kita ada mengundi ya. Bila bubar? Tak. Kita akan bubar parlimen untuk pilihan raya. Lantik pemimpin. Dalam ahli sunnah wal jamaah, lantik pemimpin itu penting. Lantik pemimpin itu penting. Sekali negara kita jatuh pada bukan Islam, tuan-tuan, dia panggil malang tidak berbau. Kalau jatuh pada bukan Islam. Sebab saya pergi buat lawatan satu ketika dahulu di Singapura untuk sekolah-sekolah agama dia, untuk iktiraf sekolah agama supaya dia masuk universiti kat kita lah. Bila kita pergi sekolah agama dia, tuan, dia kata nak bina masjid dia lah, nak bina menara masjid tu, dia tak boleh tinggi daripada, dia kena sama tinggi, dia tak boleh tinggi daripada menara gereja. Apa gitu? Itu baru bab tu. Sebab kita tidak ada perintah oleh orang Islam. Sebab tu kita pergi cakap sahabat kita Singapura, dia kata Malaysia ni baik dah. Banyak sangat program Islami yang boleh dibuat. Program-program Islami yang telah dibuat lah. Kita pun terbuka kan, kita boleh tegur macam-macam. Tapi program Islami itu telah dibuat cukup banyak di Malaysia. Sedangkan mereka, tuan-tuan, kesempitan di sana, walaupun mereka hidup dalam sebuah negara maju. Pusat-pusat assembly mereka pun, tengah padang ni, dia tak ada lah. Assembly dia dekat 4 pusat perhimpunan dia. Mana kita ni dianggap dah baik, pemimpin tu penting, dia kena pilihan raya.
Mana orang Islam tak faham, sebab dia tak faham sebab kita tengok dari segi politik, dia politik dah. Dalam Islam melihat keperluan orang Islam melantik jadi pemimpin. Ni kita dengar cerita kan, desas-desus mengatakan ramai orang bukan Islam mendaftar untuk jadi pengundi dan sebagainya. Kenapa pula bukan Islam boleh mendaftar? Orang Islam lah sepatut mendaftar. Kita patut pilih pemimpin. Memilih pemimpin termasuk dalam benda yang dituntut dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Walaupun benda tu bukan akidah, tapi pemimpin tadi masuk dalam perbahasan akidah. Siapa begitu? Maknanya penting pemimpin. Sebab sekali jatuh di negara kita pada bukan Islam, tuan, maka orang bukan Islam percayalah dia tidak akan membela agama Islam. Kalau dia beri pun atas dasar biasa, oleh kerana rakyat dia berhak dapat sesuatu, kita beri. Tapi untuk dia membela Islam tak mungkin. Sebab dia bukan orang Islam. Perkara biasa je. Orang Buddha memerintah, dia mesti membela agama Buddha. Tuan-tuan pergilah ke Thailand. Macam mana? Kerajaan Thailand dan kerajaan Siam. Bila dia tengok sistem politik dia mula goyah, Perdana Menteri tidak berfungsi, dia arwah tentera, guling, jatuh. Lepas tu tentera naik kejap. Bila keadaan aman, serah kerajaan awal. Gitulah berlaku di sana. Itu sistem dia. Kita kena hormatlah sistem dia. Kan? Cuma orang Islam kita ni memilih pemimpin. Saya bukan suruh tuan-tuan pilih parti, kena faham ni. Pemimpin asas dalam Islam ni, biar kita ada kesedaran. Bukan kempen pilihan raya. Saya bukan orang parti, tuan-tuan. Saya orang Bintang. Kau orang parti. Nak cerita pemilihan pemimpin dalam ahli sunnah tu penting. Itu bukan soal nak pilih parti, sebab pada tuan-tuan, tuan-tuan nilai lah sendiri. Cuma nak cerita ini penting. Jangan jatuh negara pada orang bukan Islam. Itu paling penting. Bila jatuh pada bukan Islam, tuan-tuan tengoklah apa yang akan berlaku, dia kena tengok di situ. Golongan ini lebih tahu tentang hal ehwal Rasulullah SAW, perkataan dan perbuatan diketengahkan baginda SAW. Mereka adalah manusia yang sangat kuat kecintaan dan keinginan untuk mengikut sunnah. Kemudian bahkan mereka sangat teguh dalam mendukung ahli sunnah. Pemimpin, tuan-tuan, kita baca dulu, ada pemimpinnya macam sahabat, mereka alim. Timbul pemerintah Khulafa' Ar-Rasyidin, sahabat-sahabat pemerintah yang Abu Bakar, Siddiq, Umar, ini semua orang alim-alim belaka. Semua orang alim belaka. Pemimpin ini, tuan-tuan, pemimpin dan kitab dan sunnah dia tak boleh percaya tangga. Pemimpin kitab dan sunnah dia tak boleh percaya tangga. Sebab tu dia kena baca, dia kena mahir tentang tafsir, kena belajar. Tapi kita, tuan-tuan, pemimpin kita sekarang, saya dulu saya balik Mesir, saya terjemah satu buku, tuan-tuan. Saya terjemah satu buku, tajuk dia Ihzarul Asali Al-Hadithah fi Muwajahatil Islam. Maksud dia, awas strategi baru menentang Islam, oleh seorang pensyarah Universiti Al-Azhar. Nama dia Syekh Sa'duddin Sayyid Saleh. Buku dia ni, tuan-tuan, dia bukukan hasil kajian dia. Dia cerita, dia kata salah satu di antara cara untuk melemahkan pemimpin di negara Islam oleh penjajah, masa penjajah menjajah negara tadi, ialah mereka mengambil anak-anak pembesar. Mereka ambil anak raja, anak pembesar, orang yang bakal menjadi pemimpin itu kan nanti. Mereka ambil, mereka didik dengan cara barat. Agama dipisahkan. Sebab tu pemimpin tu bila dia balik, dia tak berjuang agama kecuali bila ada kehendak daripada masyarakat. Bila bercanggah dengan budaya, dia ikut budaya tu. Tapi Islam betul tidak, tak. Itu kejayaan yang dibuat oleh penjajah. Dia sebut dalam buku tu, Ihzarul Asali wal Hadithah fi Muwajahatil Islam. Jadi pemimpin tak beka pada agama. Dia tengok mula sekarang, contohnya, tuan-tuan, di mana? Amerika. Di Imrik, dia nak kembangkan budaya tu, pemimpin dia turun merasmikan pembinaan rumah berhala Hindu. Lah, kita Malaysia ni kita rasa teruk dah, tuan-tuan. Tak ada pemimpin kita tak patut asas pembinaan berhala kuih kan. Reti juga orang Melayu kita ni, reti juga patut pemimpin kita pun. Tak ada. Tanya Datuk pergi mana? Rasmi berhala pun. Tak jumpa lagi ayat kita gitu kan. Tapi dia turun. Bahagian pelancongan dia turun. Dia rasmi. Kita rasa berat kalau negara Arab dah buat macam tu, macam mana tu. Negara Arab dah buat tu. Dia panggil normalisasi. Bukan normaliah, normalisasi. Habis nak sekali-kali normalisasi belaka. Sudahlah, main sasi-sasi, baik binaiisasi. Normalisasi dia kata. Boleh belaka. Yang penting duit masuk. Barat punya pemikiran. Yang penting dua masuk. Allah, sudahlah, tuan-tuan. Ni yang kita takut je. Jadi dalam Islam, pemimpin dan Quran dan Sunnah tu dia tak boleh. Sebab tu pemimpin kita tak baca sejarah Melayu. Itu penting baca sejarah. Kenapa pemimpin kita zaman dulu, tuan-tuan, walaupun berlaku konflik dalam istana, tapi pemimpin kita tetap kuat. Sebab dia mengaji agama. Dia tok guru mengajar dia tu.
Pemimpin kita gitu. Hebat-hebat. Kerajaan Melaka tuan-tuan, waktu dia pegang sungguh Quran Sunnah, dia takluk sampai Indonesia. Bahagian besar dia sampai Keno, Filipina apa semua. Tu negara kita. Khulafa Ar-Rasyidin, negara ni hebat, berkembang. Umayyah tuan-tuan, hebat. Sebab tu kita baca lah sejarah. Mana-mana kerajaan Islam, bila dia saat dia pegang teguh dengan Quran, negara tu kuat dan luas. Abbasiyah luas. Kerajaan Umayyah di Sepanyol luas. Kerajaan Turki tuan-tuan, Turki ni bangsa apa? Bukan bangsa Arab. Berjaya tegak kerajaan Turki Utsmaniyah 500 tahun. Dengan jajahan sampai ke Eropah, Albania masuk sama, Belgrade masuk sama, sampai ke Afrika Utara. 500 tahun tegak tuan-tuan Turki. Apabila jatuh kerajaan Umayyah di Cordoba, Allah Ta'ala wujud satu buah kerajaan baru, kerajaan Turki. Dia bukan orang Arab, tapi dia pegang sungguh-sungguh Quran Sunnah, dia jadi bangsa yang kuat. Turki ni asalnya, Turki sekarang tuan, di situ ke negara dia? Kan Asia Tengah, dekat dengan Mongol tu. Sebab tu apabila Mongol serang Turki tuan, Turki lari. Dan apabila sampai ke dekat dengan Turki tu, berlaku lagi pertemuan antara Turki tu dengan Mongol. Mongol ni dengan Turki tu anak beranak je. Dia tak jauh-jauh macam bahasa kita lah, Terengganu, Kelantan, kat situ je. Cuma mupok lain, kupok lain, mupok Perlis, kupok Ganu. Dia puak je. Dia backing sama backing. Turki buat backing, Mongol buat backing. Dia berani. Sebab tu Mongol boleh kalah dengan Turki tu. Ketika mana Turki pegang Quran Sunnah tu, Turki jadi hebat. Turki tu jadi hebat sampai ke Eropah tu. Tentera bersekutu Eropah lawan Sultan Turki. Berapa kumpulan, berapa ratus ribu, musnah habis. Menang Sultan Turki. Baca sejarah. Ayah kepada Sultan Muhammad. Baca sejarah. Apalagi Sultan Muhammad. Sebab bila pegang satu benda memang jadi kuat. Sebab kita pegang tu kuat. Nabi SAW bawa Al-Quran hadis pada bangsa Arab. Bangsa Arab terkenal tak masa tu? Tak terkenal. Orang Rom tak tengok bangsa Arab. Orang Parsi tak tengok bangsa Arab. Bangsa Arab ni bangsa di pinggiran dipanggil. Bangsa tak ada nilai. Nabi bawa Quran hadis, orang Arab mengaji betul-betul, muncul sebagai bangsa, menakluki semua sampai ke Mesir. Sampai Parsi jatuh, Rom jatuh. Sebab dia pegang. Bila bangsa Arab tuan-tuan tinggal Quran Sunnah, Allah Ta'ala bawa bangsa lain. Bangsa Parsi pula naik. Dia jadi gitu. Itu sebab tu kena belajar Quran Sunnah, tu kena belajar. Pemimpin tak boleh lagi. Dia tak boleh lagi dia. Muslimin semua yang dirahmati Allah sekalian, yang seterusnya golongan ini meninggalkan permusuhan dengan sebab agama dan menjauhkan diri daripada orang-orang yang suka bermusuhan dalam agama. Tuan-tuan, dalam agama ni kita ada dua perkara. Pertama, kita ada benda yang disepakati oleh ulama. Oh, ni beres, kita bersatu lah. Yang kedua, dia bagi benda khilaf ulama. Kita boleh toleransi. Kita bertoleransi. Perlis contohnya, dia tak nak baca kunut. Tok Imam disuruh tak nak baca, dia panggil Tok Imam rasmi. Tapi kalau tuan-tuan nak sembahyang subuh di rumah masing-masing, nak baca kunut, tak ada masalah. Ini benda khilaf, merujuk kepada usul fiqh. Sebelah kita ni, kenapa? Kedah, dia nak baca kunut, tak ada masalah. Takkanlah kes kunut kita nak berperang fisabilillah. Ya. Takkanlah dia lontar peluru berpandu, kita pun hentang peluru berpandu. Tak pasal. Kunut apa? Tak ada. Tak ada beda. Jadi sekarang ni kita tidak berpecah kerana perbezaan tu. Kita tidak berpecah kerana perbezaan tu. Berpecah jadi larang ni tuan-tuan dalam asas akidah. Dalam asas akidah tiba-tiba kita pecah, tak boleh lah benda tu sepakat. Dalam sepakat tak boleh lah kita tinggal. Tapi kalau benda-benda bersifat cabang ni tuan-tuan, tak apa. Benda-benda sifat cabang, benda-benda kecil dia panggil, atau benda khilaf ni kita saling menghormati, tidak ada masalah. Cuma saya nak pesan satu je tuan-tuan. Benda khilaf ni dia ada syarat dia. Benda khilaf tu mengikut ilmu usul fiqh, kaedah fiqh, dia ada syarat dia. Kalau kita nak kata benda ni khilaf, buat balik syarat. Nak tengok syarat dia cukup tak? Kalau tak cukup syarat ni, kita tak boleh kata khilaf. Sebab zaman kita ni tuan-tuan, saya nampak penceramah begitu wenang-wenang, bersewenang-wenang menyatakan ni khilaf, ni khilaf, ni khilaf. Syarat khilaf tak cukup. Ulama dulu letak khilaf tu, tadi ada syarat dia. Bila cukup syarat tu, baru kita boleh kata khilaf muktabar. Khilaf kena muktabar. Maknanya kalau cukup syarat, boleh kata-kata khilaf lah. Tuan-tuan bayang tak? Boleh tak kita kata orang perempuan, dia boleh jadi imam mayang jemaat? Tuan-tuan kata tak boleh? Khilaf. Gitu.
Ulama sepakat. Syekh Soekardawi yang baru meninggal semalam mengatakan tidak pernah berlaku dalam sejarah perempuan jadi tua imam sembahyang Jumaat, kecuali yang berlaku di mereka itulah, ya, bukan secara UAE tu. Aminah Wadu. Hak tu je. Ijma' ulama. Jangan pula tuan kata, oh, mentang-mentang ada ulama kata boleh, khilaf dah sampai besar lah. Khilaf ni dia kena cukup syarat. Kalau tak cukup syarat, tak boleh kata benda khilaf. Khilaf ni, A ni dia ada dalil, B ada dalil, A melihat dalil dia kuat, B melihat dalil dia kuat, bertembung di situ, maka kita kata benda khilaf. Macam kunut, baca kunut, masing-masing ada dalil yang agak kuat menurut pandangan masing-masing, baru kita kata khilaf. Tapi kalau bab sembahyang Jumaat orang perempuan boleh jadi tu imam, ini bukan khilaf. Kalau siapa kata khilaf, dia tak apa sihat, sebab tak cukup syarat, sebab hadis tu tak sahih. Umur warakah, hadis apa umur warakah? Dia kiyas pada hadis umur warakah yang Nabi suruh jadi tu imam. Pertama, hadis umur warakah tu tak kuat. Yang kedua, kalau boleh diterima hadis umur warakah itu, Nabi benarkan wanita jadi tu imam dalam rumah dia. Orang lelaki boleh azan, lepas orang lelaki azan tinggalkan keluarga itu, maka wanita boleh menjadi ketua, jadi imam untuk solat keluarga di rumah dia. Bukan solat tu maknanya anak lelaki duduk kat belakang, bukan. Kena faham konsep hadis tu. Jadi kita tak faham cukup syarat dan tak, sewenang-wenang kita kata benda ni khilaf. Benda khilaf, sewenang-wenang saya tengok, ya, minta dengan orang mati, dia kata benda ni khilaf, minta orang mati ni lah. Nah, terang dalam Quran tak boleh minta orang mati, dalam hadis Nabi tak boleh minta orang mati, dia hidup cakap benda ni khilaf. Buat tekan-tekan sangat, la ilaha illallah. Dia jadi tu dah tuan. Sebab tu kita ni Mengapa? Mana kalau satu-satu pendapat itu, ingat satu-satu pendapat diutarakan, tapi hadis terlalu lemah, berdepan dengan satu pendapat lain, hadisnya kuat, maka orang ini dengan sendirinya tertolak. Sebab syarat khilaf tuan-tuan, hendaklah pertemuan yang berlaku tidak berlaku antara hadis sahih dengan hadis dhaif. Kalau berlaku antara sahih dan dhaif, kita kena pakai sahih tolak dhaif. Sebab ini ada. Tapi kalau dalam bab tu tak ada satu sahih, yang ada dhaif, boleh pakai. Yang Imam Ahmad memakai. Kalau dalam bab tu tak ada hadis sahih, dhaif dia ada. Imam Ahmad kata lebih baik kita pakai hadis dhaif itu daripada menggunakan logik akal. Itu sebab semangat sikit malam ni. Nak belang raya ni apa? Kemudian seterusnya, mereka meninggalkan perdebatan dan perbahasan dalam persoalan-persoalan halal dan haram serta menerima suruhan ajaran agama Islam. Itu ahli sunnah wal jamaah. Cuma tuan-tuan saya nak sebut sikit lah. Mungkin kita ni masih insyaAllah tak lagi dah. Tak lagi dah. Saya nak sebut tuan-tuan dan makcik sekalian. Perdebatan dan perbahasan. Perdebatan ni dia macam perlis, dia menggalakkan. Kita debat tu, kita nak tengok, kita debat bukan kita nak melahirkan perasaan sakit hati pasal kita kalah. Berdebat ni kita nak tengok hujah. Nak tengok hujah kawan tu macam mana, nak tengok hujah kawan ni macam mana. Macam dulu lah Imam Ahmad berdebat hujah dia macam mana. Kalau ni hujah, kalau sekadar nak berhujah tu, semua orang boleh berhujah. Yang kita nak tengok hujahnya, sumber hujah tu. Kalau hujah tu daripada nas, tu yang betulnya. Kalau hujah kena logik akal tak, ini masalah. Ini aspek dia. Dan saya sambung sikit lagi selepas kita azan. Silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. أشهد أن محمدا
uh, saya baca sikit lagi tuan. Golongan ini meninggalkan permusuhan dengan sebab agama dan menjauhkan diri daripada orang-orang yang suka bermusuhan dalam agama. Mereka meninggalkan perdebatan dan perbahasan dalam soalan-soalan halal dan haram dan menerima keseluruhan ajaran agama Islam. Cuma kita tengok tuan-tuan ada pendekatan lah, ada kalangan salaf soleh dulu. Salafus soleh dulu tuan-tuan, dia mengambil pendekatan apabila berlaku bid'ah dalam masyarakat ni, dia tidak pergi tempat orang bid'ah tu. Dia tidak bergaul orang bid'ah, salafus soleh dulu kan. Itu pendekatan yang digunakan oleh pesoleh. Jadi pada masa itu kedudukan masyarakat Islam tuan, dia kuat. Orang yang salaf tu kuat. Jadi bila kita kuat, kita boleh pulau je. Dan boleh tu boleh diselesaikan. Tapi Imam Ghazali kata pada zaman dia, bila dia berdepan dengan puak-puak Mu'tazilah yang kuat, dengan puak-puak batinnya, Imam Ghazali kata tak selesai. Dia punya istihad dia lah. Dia kata tak boleh kita mengambil pendekatan pulau saja. Sebab kalau kita pulau, dia semakin naik. Kita tengah sedang lemah. Salah dulu, mereka ambil pendekatan pulau, mereka dah kuat. Ya, jadi tak ganggu orang tu. Sini kalau kita pulau tadi ya, orang tu semakin naik. Jadi kita kena masuk, kita kena berdebat. Jadi Imam Ghazali dia berdebat, dia masuk, dia berbahas ajaran batiniyah. Ajaran yang mula bertapak akhirnya terpukul mundur. Ajaran falsafah muncul zaman Ghazali. Ghazali belajar falsafah, dihentang falsafah, terpukul mundur kawan tu. Imam Ghazali kata tak selesai, kita kata dia tu ahli bid'ah, kita tak boleh gaul dia. Imam Ghazali kata kalau kita buat macam tu, dia bakal berkembang. Kita ni tengah lemah. Kalau kita kuat tak apa. Itu pendekatan sedikit memberikan ulama dalam berdepannya ahli bid'ah. Antara Imam Ghazali dengan Sukur Salah dulu. Sukur Salah memang kita baca teks dia, jangan bergaul ahli bid'ah. Cuma dari segi kekuatan, kita kena tengok situasi masyarakat ya. Yang seterusnya, golongan ini sangat mengagungkan golongan salafus soleh dan tokoh-tokoh mereka kan. Kita baca salafus soleh. Ada orang tak setuju dalam forum perdana saya sebut, saya kata istilah wali Allah ni tidak begitu masyhur zaman sahabat tu. Orang panggil apa? Orang panggil orang soleh. Tapi semua sahabat tu wali Allah belaka. Faham tak? Sehingga kan benda tu disebut oleh Imam Syekh Al-Albani dalam Asas 20-nya. Juga diulas oleh Syekh Sukharadawi dalam kitabnya Fusulun ya, fil aqidati baina salaf wal khalaf. Disebut dalam kitab tu. Maknanya dia kata tidak terkenal istilah tak kenal. Tidak bermakna sahabat bukan wali, semua wali belaka. Mereka ni kuat agama Allah. Cuma istilah tu zaman tu orang panggil orang-orang soleh. Tidak kita learning. Tak ada kita learning, kita tanya, "Cik nanti mana?" Kubur wali Allah. Mana? Bintung. Tak ada kata cik nanti mana? Kubur orang soleh, dia melawat kubur orang soleh. Kan beza tu kan. Saya bercakap dalam konteks tu. Oh, dia marah kita ke mana? Orang kata kita dah akui sahabat tu wali Allah, kita bercakap sikit istilah. Memang saja doa. Saya nak cerita tuan-tuan, para sahabat ni memang diagungi. Kita kagum dengan dia, dan para sahabat sama-sama dia tu berlaku perbezaan pendapat ya, terutama setelah kematian Sayyidina Uthman. Antaranya Aisyah radhiyallahu anha jadi keluar dengan istihad dia, berlaku perang antara dia dengan Sayyidina Ali dan sebagainya. Kita tentu sebagai ahli sunnah kita tetap menghormati mereka. Mereka insan biasa, mereka ni wali Allah. Sehingga tu ulama sebut tuan-tuan, apabila tentera Sayyidina Ali bertempur dengan tentera Muawiyah, ada ulama menggunakan ibarat, dia kata tentera wali Allah bertempur dengan wali Allah. Siapa guna istilah tu? Jadi kita hormat mereka. Cuma dalam perkara khilaf-khilaf tuan-tuan, tak perlu kita guna perkataan yang kasar lah. Aisyah radhiyallahu anha keluar macam Syiah je. Syiah siapa dia kata Aisyah radhiyallahu anha keluar, yang dia keluar ni nak mendamaikan umat Islam. Dia kata Aisyah inilah tokoh yang telah disalak oleh anjing, yang mana Nabi kata pada masa hidupnya akan ada di antara kamu yang akan disalak oleh anjing di tempat sekian-sekian. Jadi ketika Aisyah bergerak sampai tempat tu, Aisyah boleh mensalakkan anjing. Aisyah kata, tetapi telah dipujuk oleh Az-Zubair supaya meneruskan perjalanannya. Dia main hadis tu sebenarnya tu tak apa sahih. Salak anjing tu orang Syiah selalu guna sebab dia nak merendah-rendahkan martabat Aisyah radhiyallahu anha. Kita ahli sunnah tuan-tuan, sahabat ni kita hormat belaka, kita agung belaka. Quran dah sebut mereka walaupun berbeza pendapat tuan-tuan, kita tengok radhiyallahu anhum wa radu'an. Standard dia Abu Sufyan tuan-tuan. Kalau tuan baca sejarah sakit hati kita tak dikira Abu Sufyan. Tu tengok cerita sejarah mula-mula Abu Sufyan tu kan. Tapi bukankah Abu Sufyan tu masuk Islam? Bukankah Abu Sufyan tu berjuang? Sampai cabut mata cabut mata sebiji Abu Sufyan berjuang di medan perang. Peringkat awal Abu Sufyan ni yang menentang Islam ni. Tapi akhirnya dia masuk Islam dengan isteri dia tu Hindong, nyebarkan dakwah. Dulu dia yang belah perut Hamzah tu.
kita menghormati Hindu. Jangan pula tuan-tuan, Hindu berat nenang. Jangan gitu. Ini sahabat apa? Kita baca sejarah tu, nak cerita dia anti-Islam pada peringkat awal. Lepas tu dia masuk Wahsy, tuan-tuan. Dia membunuh Wahsy ni, dia telah membunuh Hamzah kan. Bila berlaku peristiwa pembukaan kota Mekah, Wahsy datang. Nabi tengok Wahsy, Nabi terbayang jenazah bapa saudaranya Hamzah yang telah dicincang sampai kepada alat kelamin, sampai pada telinga berbutuh. Alat kelamin berbutuh juga, payang teruk alatnya. Nabi tengok muka dia, Nabi kata, kamu jangan tunjuk muka kamu. Sedih Nabi ni manusia, walaupun dia Nabi tu patut kuat semangat dah. Orang masuk dah, orang taubat dah, steady dah bawa jangan. Tak ada. Nabi kata kamu jangan, bukan Nabi larang dia disemayang dah. Nabi kata jangan tunjuk muka ke dia sebab Nabi tengok Wahsy ni akhirnya terlibat dalam perang menentang orang murtad di zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Dia membunuh Musailamatul Kazzab dengan lembing. Teknik yang sama yang digunakan untuk membunuh Hamzah. Tu Wahsy. Tapi tak tahu kita baca dalam sejarah jahat Wahsy bunuh Hamzah. Baca kemudian tu. Baca dalam hadis Muslim kata apa? Innamal a'malu bil khawatim. Amalan yang dikira itu amalan hak akhir orang tu mati. Jadi kita tengok jahat tuan-tuan, kita tak nak kata ni jahat ni mati kafir dah. Belum tentu. Tengok nanti di akhir zaman nanti dia mati tu macam mana. Innamal a'malu bil khawatim, atau yang dikira. Patut kita takut tuan-tuan. Sebab orang tu melakukan amalan ahli sunnah, amalan ahli syurga. Beberapa jengkal daripada nak masuk syurga, tiba-tiba dia melakukan ahli neraka, lalu dia masuk neraka. Kan hadis tu Bukhari, Muslim pun sebut ya? Jadi Muslim semak dia jadi kita hormat belaka sahabat-sahabat tadi. Sama ada peringkat awal dia menentang Islam ke ya, Khalid dan tuan, dia lah orang yang bertanggungjawab. Pusing Bukit Uhud, memberi pukulan maut kepada tentera Islam ke belakang, menyebabkan siapa tu korban? Menyebabkan Hamzah bin Abdul Muttalib tu korban. Tapi dia masuk Islam dan jasa dia besar. Dia meninggal, ada dia punya kubur dia di Jordan. Betapa dia berhasrat, dia kata aku berhasrat supaya mati di medan perang. Tak mati juga medan perang, mati atas katil. Macam kita tak dan tuan, memang atas katil tu mati. Bukan mati sungguh, mati tidur pun, tiba-tiba tidur mati. Tak bangun-bangun. Sikit lagi 0.2 saat. Jadi kita kena sikap kita tuan, walaupun kita belajar sejarah. Setengah orang tuan, dia beci sungguh, dia tak faham sejarah. Dia tak faham sejarah, macam beci ke Hindu. Dia kata jahat betul Hindu, dia belah dada Hamzah, dia pegang hati kawan tu. Dia tak baca sejarah Hindu tu siapa dia. Hindu ni tuan-tuan, dia dapat status radhiyallahu anha. Ada hadis riwayat Hindu, ada hadis riwayat Abu Sufyan. Dan tuan-tuan berapa riwayat hadis? Ya, sebaik kita ni sebaik kita siapa? Apa ni? Wais Al-Qarni datang. Wais Qarni ni dia zaman tabi'in dah. Kemudian ni zaman Sayyidina Umar kan, Wais Qarni. Nabi ada sebut dia ni. Wais Qarni ni dia sebut oleh Syekh Qardawi dalam kitab dia kata Wais Qarni. Dia kata Imam Wais Qarni ni tinggi dah. Imam Wais Qarni nak cerita tinggi, hebat pengabdian diri dia, khidmat dia pada ibu dia, tak usah cerita. Sampai dia tak pergi medan perang. Wais Qarni ni, orang atas sawah cerita Wais Qarni ni wali main. Maknanya semua orang puji Wais Qarni, perkhidmatan pada agama baru. Namun tuan-tuan, Imam Wais Qarni ni tak boleh lawan Imam Wahsy tadi. Pada hari pertama Wahsy masuk Islam itu, Imam Wahsy itu tinggi melangit, mengalah ke Imam Wais yang datang kemudian. Padahal Wais ni hebat dah, tak boleh lawan Wahsy pun. Hak bunuh Hamzah tu. Dia masuk Islam dengan penuh keinsafan. Kita tak faham sejarah tuan-tuan, kita kena pelakih je. Atau jahat. Kita kena buka tu je nilai kita. Tak, nilai kita tengok. Sebab Allah Ta'ala bagi taufik hidayah ni tuan. Ada orang menentang Islam peringkat awal, akhirnya dia menjadi pendukung Islam peringkat akhir. Kita macam Abu Sufyan tadi. Banyak tokoh. Ikrimah bin Abi Jahal, dia di antara orang yang menentang kemasukan tentera Islam sewaktu buka Mekah tuan-tuan. Buka Mekah tu Ikrimah, anak Abu Jahal, menentang. Ikrimah inilah tokoh terlibat dalam perang Yarmouk. Dan Ikrimah inilah yang menyerbu barisan musuh. Dia jumpa Khalid bin Al-Walid. Dia kata Khalid, masa tu Khalid masih jadi panglima, belum dipecat. Dia kata Khalid, nampaknya kita dah berperang berhari-hari, kita masih belum dapat menembus benteng tentera Rom. Aku minta izin supaya aku dengan buat-buat aku ni, aku nak serbu supaya benteng dapat. Berapa malam perang? Siang malam perang. 7 hari tu dah dapat tembus tuan-tuan.
Ikrimah kata, izinkan aku, dia kata, esok aku akan serbu. Tengok komando-komando dia lah. Ada anak buah dia kat belakang. Jadi bila tiba pagi esok datang, dia bertempur dalam perang Yarmuk berhabis-habisan, dia serbu, pecah benteng tentera Rom tu. Maka tentera Islam pun masuk, kalau habis, menang tentera Islam dalam perang Yarmuk. Tetapi setelah tentera Islam mendapat kemenangan dalam peperangan itu, orang Islam cari jenazah, nak kumpul jenazah, nak kebumikan. Antara jenazah yang ditemui ialah jenazah Ikrimah bin Abi Jahal. Ayuh dia Abu Jahal bah. Tapi dia pendukung Islam nombor 1. Tetapi bila dilihat pada jenazah dia, tak nampak rupa. Sebab bila dia rempuh, tuan-tuan, dia berperang dalam keadaan lembing pedang bertalu-talu tu, dia gugur syahid masa tu. Dan jenazahnya dicincang oleh tentera Rom dengan lembing. Tahu tak? Tuan biasa tak ke ayam? Ke ayam biasa tak? Biasa tengok ke ayam. Kita kat lapang je kan ayat tu. Nak raja kat lapang je. Ayat. Kau orang Arab tuan-tuan, kalau dia cincang orang, bukan cincang ayam. Dia cincang betul. Sehingga ke sahabat cari-cari, jumpa tak nampak rupa jenazah Ikrimah bin Abi Jahal, syahid dalam peperangan Yarmuk. Tu kita nak tengok kau tu. Bukan tengok dia menentang Islam, masa Islam nak masuk ke Mekah tu saja. Jadi kita hormat semua tuan-tuan. Dia tidak Syiah macam Syiah ni, dia kata semua sahabat murtad apabila Nabi wafat, kecuali Sayyidina Ali tak murtad, Miqdad tak murtad, Salman Farisi tak murtad. 3 orang lain murtad belaka. Ini cara tidak menghormati para sahabat. Jadi kita, kesimpulan saya nak kata tuan-tuan, sakit golongan ahli sunnah wal jamaah sangat mengagungkan golongan salafus salih dan tokoh-tokoh mereka. Mereka meyakini jalan yang ditempuh generasi salaf dan manhaj mereka adalah lebih selamat, lebih mantap dan juga lebih kukuh. InsyaAllah kita sambung semula pada bulan akan datang, bukan tahun depan dah, bulan akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.